Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akhwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. A'tina mahabbataka ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala yang mempertemukan kita pada halaqah yang pertama daripada perbincangan mengenai ibadat puasa Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dengan hampirnya kita kepada bulan yang mulia, bulan Ramadan, maka marilah sama-sama kita mengikuti akan pengajian ini yang akan saya teruskan setiap hari selepas fardu isyak jam 9 malam untuk kita mengulang kaji dan mengingatkan diri kita akan apakah dia dalam ibadat puasa Ramadan. Ya, saya akan menggunakan kitab yang dinamakan Marhaban Ya Ramadan. Kitab yang telah dituliskan oleh seorang ulama muda daripada Tanah Suci Madinah Munawwarah, murid kepada seorang ulama yang alim, yang tersangat alim, iaitulah Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Beliau seorang ulama di Madinah yang tak asing lagi, ya. Tetapi alhamdulillah ilmu pengetahuannya telah dapat dibukukan oleh muridnya, iaitu Said Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim bin Alawi Al-Husaini. Jazahumullah anna khaira jazak. Kepada kedua-dua guru kita itu kita hadiahkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pengajian kitab ini berdasarkan di atas mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi mudah-mudahan pengajian kita ini mendapat keberkahan daripada Allah dan dengan berkahnya Nabi kita Rasulullah SAW dan dengan berkahnya para guru-guru kita, para alim-alim ulama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء بوجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا، ألهمنا علما نافعا نفقه به أوامرك ونواهيك، وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهلم الملائكة المقربين. اللهم أغننا بعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم آمين يا رب العالمين. Ya para jemaah sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita mulakan pengajian kitab kita ini mengenai akan perihal Ramadan, di mana kita mulakan dengan pembukaan daripada pembicaraan pertama mengenai definisi puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd, berkata tuan pengarang kita Al-Habib Muhammad Amin rahimahullah ta'ala wa nafa'anallah biyabikum fidaraini amin. Definisi puasa.
Puasa dari segi bahasa adalah menahan diri dari segala perkara, meskipun dari percakapan, sebagaimana yang telah dicontohkan dalam firman Allah. Jadi puasa atau dinamakan saum dalam bahasa Arab atau siam, dia dari segi bahasa maknanya al-imsak. Imsak tu apa? Menahan diri. Menahan diri dari apa sajalah. Menahan diri pada bercakap, menahan diri daripada nak bergerak, menahan diri daripada hanya tak boleh makan, menahan diri daripada pergi ke tempat lain. Pokoknya dari segi bahasa, as-saum atau as-siyam, menahan diri al-imsak. Ini seperti mana yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, menceritakan kisahnya Sayyidina, iaitu Sayyidatina Maryam, rahimahullah Ta'ala, Sayyidina Zakaria, Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Aku bernazar akan berpuasa, maka aku tidak akan berbicara dengan manusia seharian penuh. Dan Nabi Zakaria pun dia diperintahkan Allah untuk jangan bercakap dengan orang. Dan Siti Maryam pun dia bernazar pula. Siti Maryam apabila dia telah melahirkan anaknya Nabi Isa AS dengan tanpa berayah, maka dia bawalah pulang anak dia itu ke kampung. Maka apabila orang kampung bertanya, "Ya Maryam, apa yang kamu dah buat ini?" Maka dia pun berkata, "Inni nazartu lirrahman." Aku telah bernazar, iaitu berpuasa. Lirrahmani sauman. Sauman tu saum tu puasa. Berpuasa, maka aku tidak akan berbicara dengan manusia sehari penuh. Jadi Siti Maryam bernazar berpuasa, tidak mau bercakap. Jadi puasa tu dari segi makna al-imsak, menahan diri. Menahan diri dari apa di sini Siti Maryam? Menahan diri daripada bercakap. Adapun definisi puasa dari sudut syariat adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar, subuh, sampailah terbenamnya matahari atau maghrib dengan niat yang tertentu. Itulah dia tuan-tuan dari segi syariat. Apakah yang dinamakan puasa? Yang sekarang kita ni nak puasa. Apa yang dinamakan puasa? Puasa itu ialah dengan kita menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa, daripada terbit fajar sadik, sampailah terbenam matahari, iaitu dengan masuk maghrib, dengan niat yang tertentu. Kalau tak ada niat pun tak sah puasa, ya. Jadi dengan itu, niat itu memainkan rukun yang penting dalam ibadat puasa. Jadi begitulah dia para jemaah sekalian. Maknanya puasa itu menahan diri, dan puasa di syariat menahan diri daripada kita makan, minum dan perbuatan yang membatalkan puasa dari maghrib, daripada fajar sampailah ke maghrib, ya. Dan dengan niat. Faedah yang pertama, waktu puasa Ramadan pada permulaan Islam. Bilakah mulanya wajib puasa atas umat Islam? Pada permulaan Islam, seorang Muslim yang sedang berpuasa dibolehkan untuk berbuka jika matahari telah terbenam maghrib sampai dia solat isyak atau tertidur. Dan jika telah solat isyak atau tidur, maka tidak boleh setelah waktu tersebut untuk makan minum atau hubungan suami isteri sampailah terbenam matahari pada keesokan harinya. Ini pada permulaan. Jadi awal-awal puasa itu dia difardukan atas umat Islam pada tahun 2 Hijrah. Setelah Nabi SAW 2 tahun berhijrah ke kota Madinah Munawwarah, maka barulah datang wajib puasa Ramadan. Jadi suatu umat Islam berada di kota Makkah Al-Mukarramah, yang hanya diwajibkan ialah kita bersolat 5 waktu setelah peristiwa Isra' dan Mi'raj, iaitu pada tahun yang setahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Dan apabila setelah 2 tahun Nabi berada di Madinah, maka barulah diwajibkan puasa Ramadan. Tetapi pada saat pertama bila diwajibkan puasa Ramadan, maka puasa itu dia berbuka daripada maghrib. Lepas maghrib tu masuklah isyak. Lepas isyak dia tak boleh lagi makan minum sampailah kepada masuknya maghrib pada esok hari.
Wow, berapa jam tu? Mungkin kita kata kalau satu hari satu malam 24 jam, mungkin maghrib sampai isyak tu 1 jam 20 minit, ataupun kita kata 2 jam, mana orang tu berpuasa 22 jam. Masya Allah. Ataupun dia berpuasa, dia berbuka, dia makan minum lepas maghrib, kemudian dia rehatlah, dia tidur dulu. Sebelum sembahyang isyak dia tidur dulu. Dia pun tersedarlah daripada tidur dia pukul 12 malam. Maka daripada 12 malam tu dia start berpuasa, tak boleh makan minum. Lepas bangun tidur tu tak boleh makan minum, sampailah kepada besok maghrib. Jadi kalaulah sekiranya dia sampai pukul 12 malam baru dia tersedar, maknanya dari 12 malam tu dia puasa, sampailah kepada maghrib besok, dah berapa jam tu? Mungkin dah kita kata dah 18 jam. Subhanallah. Itu pada awal-awalnya puasa itu diwajibkan. Tetapi kemudian Allah SWT meringankan, ya. Kemudian Allah SWT memberi keringanan, iaitu boleh makan minum ataupun bercampur suami isteri mulai terbenam matahari sampai terbit fajar, iaitu sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur gaul dengan isteri kamu. Daripada surah Al-Baqarah ayat 187. Begitu juga daripada firman Allah, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Makanlah dan minumlah sehinggalah ternyata kamu benang hitam dari benang putih daripada terbitnya fajar. Jadi benang hitam tu maknanya malam. Jadi diperintahkan Allah boleh kita makan minum daripada maghrib tu sampailah masuknya fajar. Jadi sepanjang malam tu boleh makan minum. Ayat-ayat ini semua termasuk dalam ayat surah Al-Baqarah, yang di mana ayat itu menceritakan tentang hukum puasa. Jadi begitulah dia para jemaah sekalian, kita syukurlah pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu maha mengetahui dengan kelemahan kita dan memberikan kita kemudahan dan keringanan dalam menjalankan perintahnya. Jadi para jemaah sekalian, kita syukur. Kalau tidak, mungkin hari ini ramai dari kita yang tak mampu nak mengerjakan puasa. Kalaulah puasa sampai 20 jam, 22 jam. Allah. Ya para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalil wajibnya puasa Ramadan. Jadi apakah dia punya dalil bukti yang kita wajib berpuasa Ramadan? Dalil diwajibkan kita puasa Ramadan ialah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah juga ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi dalam ayat ini Allah SWT telah memerintahkan wajib kita berpuasa atas orang beriman. Nah, wajib puasa ini atas orang beriman seperti mana yang telah diwajibkan atas umatnya terdahulu. Jadi umatnya terdahulu pun daripada para anbiya, nabi-nabi, mereka pun ada juga perintah puasa. Cuma mungkin berbezalah daripada kita. Ada yang mungkin puasa 3 hari setiap bulan. Mungkin ada yang puasanya iaitu pagi sampai ke malam, ya, ataupun kita kata sampai 24 jam. Ada yang mungkin puasa 40 hari. Ada yang puasa hanya beberapa masa ketika. Dan itu semua perbezaan yang tak mustahil, kerana semua mereka itu, semua perkara itu dinamakannya puasa. Yang kita telah sebutkan tadi, puasa dengan arti makna al-imsak, iaitu menahan diri. Para ulama berkata, barang siapa yang mengingkari kewajipan puasa Ramadan dan dia mengetahui hukumnya, maka dia dihukum telah terkeluar pada agama Islam, iaitu menjadi kafir. Dan jika tidak mengetahui hukum, seperti baru masuk agama Islam atau tinggal di tempat yang jauh dari ulama, maka dia tidak dihukumkan kafir atau terkeluar daripada Islam. Jadi apabila kita mengatakan
puasa itu adalah wajib. Kewajipan puasa ini merupakan iaitu pengetahuan bidarurah. Bidarurah ni maknanya semua orang Islam tahu dah. Sebab apa? Sebab dia rukun dalam agama Islam. Puasa, zakat, haji dan juga kalimah syahadah dan solat 5 waktu. Jadi apabila perkara yang dikatakan, yang diketahui dengan darurah, yang diketahui dengan secara spontan, bila kita kata kau ni masuk Islam, kau ni puasa, kau ni wajib haji, kau ni wajib semayang. Nah, di sini kalau ada orang lah engkar, tak wajib puasa, ini apa puasa tak wajib lah, maka ini namanya orang ni terkeluar pada Islam. Kenapa? Kerana dia mengingkari daripada ayat Quran dan dia mengingkari perkara yang sudah sewajibnya tahu dengan secara spontan apakah dia kewajipan puasa dalam Islam. Jadi orang seperti ini terkeluar pada Islam. Tapi kalau sekiranya dia ni baru sangat masuk Islam, dia pun tak tahu apa dia hukum Islam, ataupun dia duduk di tempat pergunungan, di hutan rimba, jauh daripada orang-orang alim ulama, dia tak tahu apa tu rukun-rukun Islam, tapi dia mengaku dia Islam, dia mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap maka di sini dia taklah digelarkan atau dihukumkan kafir kerana dia tidak tahu. Jadi sebab tu di sini kepada orang-orang yang mengingkari apalah puasa, buat susah aja, jangan. Ini perkataan boleh gugur iman kita. Kalau dia tak mengucap selepas perkataan dia itu, kalau dia mati kafir. Na'udzubillah min zalik. Dan seterusnya faedah yang pertama, dinamakan bulan Ramadan. Kenapa namanya bulan Ramadan? Kita ada 12 bulan. Nah, sekarang bulan puasa kita ni bulan Ramadan. Terdapat perbezaan pendapat antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai sebab dinamakannya bulan Ramadan dengan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan tu dinamakan demikian? Maka antaranya mengikut pendapat Sayyidina Anas radhiyallahu an, kerana amalan di bulan Ramadan dapat membakar dosa. Jadi Ramad itu dia tu membakar, seperti panas yang membakar. Jadi apabila dia membakar, maka sepertilah itu juga kita yang berpuasa, dia membakar dosa kita. Sebab itulah namanya Ramadan, iaitu yang membakar. Dan menurut pendapat Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, kerana berasal daripada perkataan seramad yang artinya adalah panas, yang mana ketika orang-orang Arab meletakkan nama untuk bulan itu bertepatan dengan musim panas. Secara kebetulan apabila orang-orang Arab ini, nama Ramadan ini bukan pada selepas Islam, tidak, sebelum Islam sudah ada dah. Dan jadi orang-orang Arab zaman dahulu sebelum Islam, dia bila nak namakan bulan itu ditengok kepada keadaan musim. Kalau misal kata musim bunga, namakan Rabi'. Rabi' itu mana musim bunga. Ini musim panas, dinamakannya dengan kepanasan Ramadan. Kerana Ramadan tu dengan maknanya panas. Jadi memanglah kalau sekiranya kita di tanah Arab, kalau bulan puasa Ramadan kena pula bulan panas, Allah sangat dahsyat. Kerana panas sana tu sampai 50 degree, kadang lebih. Itu pun orang haji pun dia pergi 45 degree ke ataupun 49 degree dah tak tahan dah. Jadi begitulah dia tuan-tuan dia. Jadi begitulah asal usulnya nama Ramadan, dengan makna dia itu membakar dosa, ataupun kerana dia itu hari musim panas. Pada masa awalnya dia dinamakan, diletakkan pada bulan tersebut. Tapi sudah tentunya lah ya, sepanjang tahun bulan Ramadan itu berpindah kerana kalender Islam kita kurang 10 hari daripada kalender Masihi. Jadi setiap tahun kita nampak Ramadan makin lama makin cepat. Dulu Ramadan pada bulan 6, bulan Jun, sekarang dah masuk bulan Mei, sekarang dah masuk bulan April pula tahun ini. Macam itulah dia tuan-tuan. Puasa Ramadan pada permulaan Islam. Macam mana hukum puasa Ramadan? Kita dah tahu wajib, tapi bagaimana cara menjalankan puasa itu? Pada permulaan Islam, seorang Muslim yang memiliki kemampuan untuk melakukan puasa, dia boleh memilih
antara melakukan puasa Ramadan atau tidak berpuasa. Akan tetapi wajib membayar fidyah setiap harinya seukuran 1 mud. 1 mud tu bersama dengan 750 gram. Tak sampai 1 kilo lah. Dari makanan asasi yang disedekahkan kepada fakir miskin. Ini pada awal-awal. Awal tu bukan mana sebulan penuh, tidak. Pada permulaan minggu yang pertama, umpamanya atau seminggu atau 2 minggu pertama daripada bulan Ramadan yang pertama. Maka apa jadi? Orang Islam yang kemampuan boleh puasa, dia sihat, dia tak berlayar, dia dalam negeri, dia tak ada sakit, tapi dia boleh pilih nak puasa ataupun nak membayar fidyah. Kalau dia kata aku tak nak puasa lah, aku nak bayar fidyah, boleh. Dan fidyah tu ialah setiap hari 1 mud. 1 mud tu 1 cupak lah. 1 cupak tu lebih kurang 750 gram. Tak sampai 1 kilogram lah ya. Dan diberi makan atau disedekahkan kepada fakir miskin. Ini berdasarkan pada firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, untuk mereka membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Ini ayat ini disebutkan mereka yang berat, termasuk juga orang-orang yang sakit. Dan pada awal Islam, orang yang tak sakit pun rasa diri dia tak nak berpuasa, mereka bolehlah memilih untuk memberi fidyah. Tapi ialah selepas tu tak dibenarkan lagi. Kenapa? Sebab turun firman Allah Ta'ala yang berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kamu yang hadir, yang berada di bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan tersebut. Jadi ayat ini tutup, tak ada pilihan. Kamu ada dalam negeri, kamu sehat, kamu tak ada halangan, maka kamu dengan itu dalam bulan Ramadan kamu wajib puasa Ramadan. Cuma ayat yang pertama yang tadi kita baca masih lagi kekal bagi orang yang tak mampu menjalankan. Umpama orang yang sakit. Mak saya sakit ustaz, dia tak mampu nak puasa. Apakah wajib atas dia apa-apa? Ya, dia wajib membayar fidyah. Setiap 1 hari 1 mud. Jadi kalau sekiranya 1 bulan dia tak puasa, memang dia pun memang tak boleh puasa. Doktor pun kata jangan puasa sebab dia makan ubat setiap hari. Maka di sini kita keluarkanlah berapa hari puasa tu, 29 hari atau 30 hari. Setiap 1 hari 1 mud. 1 mud tu satu cupak 750 gram. Jadi tak sampailah 1 kilogram. Jadi kalau sekiranya 10 hari, maknanya 7 kilo setengah, 7 kilogram setengah. Jadi kalau sekiranya 30 hari, kita kalikan 4. Begitulah dia para jemaah sekalian ya. Ini pada permulaan puasa. Faedah yang ketiga, puasa terbagi menjadi 3 tingkatan. Jadi puasa ada 3 tingkatan. Bagaimana tu? Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala telah berkata, puasa terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, puasa orang awam, iaitu orang tingkatan paling bawah sekali. Orang ramailah ni. Iaitu dengan menjauhi segala perkara yang dapat membatalkan puasa, seperti makan, minum dan lain-lain. Jadi orang yang awam ni, puasa orang awam, dia sekadar tak makan, tak minum saja. Maaf kata, mata dia tengok apa yang dia suka, lidah dia cakap dan sekadar hati dia mengumpat, mengata, telinga dia dengarlah apa lagu dia nak sayang, segalanya menghayalkan. Pokoknya di sini hanya tak makan, tak minum. Ini puasa orang-orang awam. Puasa orang-orang inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi tak dapat apa-apa daripada puasanya, melainkan hanya lapar dan dahaga. Kenapa dia lapar? Tak makan. Kenapa dia dahaga? Kena tak minum. Habis tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Kenapa?
Mata dia tak jaga, tengok maksiat. Lidah dia tak jaga, cakap perkara yang tak baik, mengumpat, mengata. Telinga dia tak jaga kerana mendengarkan kata-kata umpatan fitnah ataupun dendanglah lagu-lagu yang mendendangkan dia, yang menghayalkan dia. Pokoknya hanya tak makan, tak minum. Yang lain semua bebas seperti biasa. Ini banyak berlaku pada kita pun ya. Jaga-jagalah. Kalau berlakulah macam tu, maka tak ada apalah pahala puasa kita. Tapi sudah tertunailah kita punya rukun puasa ataupun kewajipan kita berpuasa. Tetapi setengah ulama-ulama tidak mengatakan batal puasa dia dengan dosa dan maksiat yang zahir. Kerana itu ada riwayat hadis yang lain pula. Ya, jadi dalam suatu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh dua orang perempuan. Di mana dua orang perempuan ni dia mengumpat orang. Maka dia pun menghantarkan wakil. Perempuan ni hantar wakil. Jumpa pada Nabi, minta izin nak buka puasa. Nabi SAW perintahkan diberikan dia 2 mangkuk. Setiap satu orang 1 mangkuk. Dan Nabi perintahkan supaya muntahkan apa yang dekat mulut dia. Keluar ketul-ketul daging. Subhanallah. Apa tu? Jadi Nabi SAW mengatakan, kamu berdua berpuasa daripada yang halal. Makanan halal. Kamu tak makan, kamu puasa. Kamu berpuasa daripada yang halal, tapi berbuka dengan yang haram. Kenapa? Kerana makan daging-daging saudara kamu. Kerana bila kita mengumpat ni, seperti kita memakan daging saudara kita. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu ingin memakan daging saudara kamu yang sudah mati? Sudah tentu kamu tak suka. Jadi Allah Ta'ala menggambarkan orang yang mengumpat, yang mengata, seperti sama dia memakan daging saudara dia. Jadi Nabi kata kamu ni sudah berbuka dengan memakan daging saudara kamu dengan umpatan itu. Sebab itulah di sini sebahagian ulama, khususnya ulama tasawuf, mengatakan puasa seperti itu tidak sah. Cuma ulama fikih mereka mengatakan apabila sudah cukup rukun puasa, tak melakukan perkara yang membatalkan puasa dan berserta dengan niat, maka sudah salah puasa dia. Tapi puasa itu puasa yang tak ada pahala. Na'udzubillah zalik. Itu puasa yang orang yang kita kata golongan pertama. Golongan kedua ialah puasa khusus atau puasa khawas. Tingkatan yang pertengahan, tingkatan orang-orang soleh, iaitu menjaga diri dari segala kemaksiatan dan dari segala perkara yang membatalkan puasa. Dia jaga tak makan, tak minum, dan perkara yang batalkan puasa dia tak buat. Tetapi selain pada itu, jaga pada maksiat. Mata dia, telinga, lidah, kaki tangan, tak mau buat perkara yang tak baik. Ini aku tengah puasa ni. Ini mengumpat orang ni. Jangan-jangan buat dosa kering aja. Pahala puasa aku semua hilang. Dia jaga. Kita kena ambil sekurang-kurangnya puasa orang yang pertengahan. Jadi kalau kita dah tahu tempat itu tempat maksiat, tempat di mana orang terbuka aurat, dan kita dah tahu gambar-gambar tu gambar maksiat, gambar-gambar yang menunjukkan aurat, janganlah kita pergi ke situ atau pergi membukanya. Begitu juga kita ni dah tahu ni kawan-kawan duduk ni berbuat hal orang, janganlah kita duduk lagi, angkat kaki kita jalan lah. Habis ustaz nanti orang kata kita sombong. Biar orang kata kita sombong. Nak apa kita nak rugikan penat lelah kita puasa, tapi pahala puasa kita tak dapat. Kalau kita boleh, kita nasihatlah. Apalah korang ni, asyik cerita orang kita ni puasa, buat rugikan penat lelah saja puasa. Tapi kalau kita tak nak tegur segan, kita minta maaf ya, saya ada urusan. Kita keluarlah, kita tinggalkan. Dan golongan yang ketiga ialah puasa khawasul khawas. Khususnya khusus, tingkatan para nabi dan para wali-wali Allah, iaitu yang menjauhkan diri dari segala yang melalaikan daripada Allah. Masya Allah. Bukan hanya dia itu tak membuat maksiat, tapi hati dia jaga. Jangan dia lalai daripada ingatan kepada Allah. Kalau dia lalai hati dia daripada ingatan kepada Allah, dia sudah anggap diri dia sudah berbuka puasa. Allah, ini bukan sembarang orang ni. Ini darjat orang yang makrifat tinggi. Siapa dia? Memanglah para nabi-nabi dan para wali-wali yang tinggi darjatnya. Mereka ni hatinya sentiasa ingat Allah, Allah.
Setiap waktu dan saat. Bukan hanya pada kita kata waktu solat, bukan hanya pada waktu zikir, tapi setiap waktu dan saat hati mereka itu kepada Allah. Andai kata hati dia berpisah daripada Allah, dia sudah anggap diri dia itu sudah batal puasanya Allah. Itu darjat orang yang tinggi, tuan-tuan ya. Jadi dengan itu insya-Allah kita pada setiap hari kita akan adakan kuliah ini di waktu pada malam, iaitu jam 9 malam sebelum Ramadan. Dan kalau selepas Ramadan akan nanti saya umumkan. Sebab bila masuk Ramadan, mudah-mudahan dapat kita sambung lagi kuliah kita, cuma pada waktu yang lebih sesuai. Kita lihat kepada keadaan. Ya, jadi dengan itu, dengan keadaannya para muslim-muslimat berada di rumah, dengan kita kata kita semua stay home, duduk rumah, ambillah manfaat daripada kita mendengarkan kuliah-kuliah yang dapat membina iman dan takwa serta membimbing kita untuk mentaati perintah Allah. InsyaAllah saya akan sambung lagi kuliah kita pada esok malam pada jam 9 malam insyaAllah. Sekian saja untuk malam ini. Saya mohon maaf. Sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.